Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid tahun 1 semua. Bertemu lagi dengan Cikgu Zu dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini tajuk pembelajaran kita masih lagi dalam tema 5 Negaraku Tercinta unit 15 Sikap yang Baik. Tajuk kita hari ini ialah bersopan santun untuk menguasai kemahiran dari aspek tata bahasa iaitu mengenal pasti ayat penyata. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran kita ialah pada akhir pembelajaran murid dapat membina ayat penyata yang betul berdasarkan gambar. Okey murid-murid, apa dia ayat penyata? Ayat penyata bermaksud ayat yang menceritakan sesuatu hal atau memberitahu tentang sesuatu berita ataupun memberitahu tentang sesuatu. Ini yang dikatakan ayat penyata. Di akhir ayat penyata mesti diletakkan tanda titik nota. Okey murid-murid, mari cikgu tunjukkan contoh ayat penyata. Okey. Lihat gambar ini. Ada sekumpulan pelajar sedang membaca buku ataupun mengulang kaji pelajaran. Jadi, berdasarkan gambar, ayat penyata yang boleh dibina ialah Sarah dan rakan-rakannya sedang mengulang kaji pelajaran. Ini dia contoh ayat yang menunjukkan ataupun memberitahu tentang gambar tersebut. Selain itu, ayat penyata lain yang boleh dibina berdasarkan gambar ialah mereka akan belajar bersama-sama pada setiap hari Sabtu. Ini dia contoh murid-murid. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang lain. Ada gambar dua orang budak sedang membantu ibunya memasak di dapur. Mari kita lihat contoh ayat penyatanya. Milad dan Ali membantu ibu memasak di dapur. Okey, ini contoh ayatnya murid-murid. Selain itu, kita juga boleh membina ayat penyata. Mereka sangat rajin membantu ibu. Cikgu harap murid-murid faham setakat ini contoh ayat penyata. Okey, aktiviti seterusnya murid-murid membina ayat penyata. Okey, baiklah murid-murid, untuk memahami dengan lebih jelas tentang tajuk ayat penyata ini, apa kata kita sama-sama merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 93. Okey, tajuk yang kita akan kupas ialah tentang amalan yang sopan, iaitu amalan bersopan santun. Dalam kehidupan kita terdapat 5 amalan sopan santun yang boleh diamalkan setiap individu. Contoh apa dia amalan bersopan santun yang boleh diamalkan murid-murid? Murid-murid boleh lihat pada gambar yang ditunjukkan. Amalan bersopan santun yang pertama yang perlu diamalkan ialah duduk bersila. Ni murid-murid duduk bersila. Selain itu, yang kedua, amalan yang kedua ialah amalan menutup hidung dan mulut ketika bersin. Jadi murid-murid, ini adalah amalan bersopan santun yang perlu diterapkan ataupun dilakukan oleh semua individu. Seterusnya yang ketiga ialah menutup mulut ketika semasa menguap. Dan yang keempat ialah mengamalkan sikap beratur. Tak kisahlah sekiranya kamu ingin membeli makanan, ingin ingin masuk ke dalam kelas, kita perlu mengamalkan budaya beratur. Yang terakhir ialah berjabat tangan. Okey, ini dia 5 amalan sopan santun yang boleh diamalkan dalam kehidupan harian. Jadi tugas yang kamu perlu lakukan ialah membina 2 ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa. Okey, mari kita lihat satu persatu gambar. Setiap gambar telah dinyatakan ayat penyata yang sesuai berdasarkan gambar dan frasa yang diberikan. Okey, mari baca bersama-sama cikgu murid-murid. Okey, kita pergi kepada ayat pertama dahulu. Jagu duduk bersila dengan sopannya. Ini ayat penyata yang pertama berdasarkan gambar dan frasa.
Okey, yang kedua pula murid-murid, mari baca bersama-sama cikgu. Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Ini dia ayat penyata yang kedua. Okey, mari kita baca ayat penyata yang ketiga. Amin menutup mulut semasa menguap. Okey, jadi untuk gambar yang keempat dan kelima, murid-murid perlu membina ayat penyata mengikut idea murid-murid sendiri. Okey, murid-murid dapat lihat amalan yang dilakukan oleh murid-murid di sekolah ialah beratur semasa membeli makanan, terutamanya di kantin lah. Okey, jadi ayat penyata yang boleh kita bina berdasarkan gambar dan frasa ini ialah murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin. Ini contoh ayatnya murid-murid. Seterusnya kita pergi kepada gambar yang terakhir iaitu berjabat tangan. Jadi contoh ayat yang sesuai dibina berdasarkan gambar dan frasa ialah Rizal dan Nizam saling berjabat tangan antara satu sama lain. Okey murid-murid, cikgu harap murid-murid faham cara membina ataupun bagaimana untuk membina ayat penyata berdasarkan gambar yang diberikan. Okey murid-murid, mari kita pergi kepada aktiviti seterusnya. Hari ini cikgu ingin buat aktiviti kedua bersama murid-murid iaitu mengenal pasti ayat penyata dalam teks petikan yang kita baca. Okey, murid-murid kenal pasti tugas kamu ialah perlu mengenal pasti ayat penyata. Okey, cerita yang kita akan baca ialah tentang Sufi yang cedera. Mari membaca teks ini bersama-sama cikgu murid-murid. Okey. Sufi bermain basikal di halaman rumahnya. Tiba-tiba Sufi terjatuh dari basikalnya. Aduh, sakitnya lutut saya ini. Lututnya luka dan berdarah. Tahukah kamu tindakan yang perlu dilakukan sekiranya tercedera? Ayah Sufi segera membawanya berjumpa doktor. Lutut Sufi pun disapu ubat dan dibalut oleh jururawat. Ini adalah cerita ringkas tentang Sufi yang cedera. Okey, murid-murid. Cikgu nak murid-murid kenal pasti setiap ayat sama ada ini ialah ayat penyata atau tidak. Sekiranya ayat penyata, kita akan tandakan dengan tanda tik. Seperti yang cikgu tunjukkan ini. Okey murid-murid, kita baca ayat yang pertama. Sufi bermain basikal di halaman rumahnya. Adakah ini ayat penyata atau bukan murid-murid? Ya, ini ialah ayat penyata kerana ia memberi penerangan ataupun menceritakan. Dan di akhir ayat diletakkan titik nota. Jadi, ini ialah ayat penyata. Betul murid-murid, ini ialah ayat penyata. Okey murid-murid, mari kita lihat pada ayat yang seterusnya. Tiba-tiba Sufi terjatuh dari basikalnya. Murid-murid, murid-murid tahu tak ayat yang kedua ini ayat penyata atau bukan? Ya, betul murid-murid, ini juga ialah ayat penyata kerana ia memberi penerangan dan di akhir ayat diletakkan tanda titik nota. Jadi ini juga ialah ayat penyata. Okey murid-murid, seterusnya ayat yang seterusnya ataupun ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Aduh, sakitnya lutut saya ini. Murid-murid tahu tak apakah jenis ayat ini? Ya, betul. Ini ialah ayat seruan kerana terdapat kata seruan di awal ayat dan di akhir ayat terdapat tanda seru. Jadi, ini bukanlah ayat penyata. Okey, murid-murid, seterusnya kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Lututnya luka dan berdarah. Ayat ini juga memberikan penerangan. Jadi ia adalah ayat
penyata. Okey, seterusnya murid-murid kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Tahukah kamu tindakan yang perlu dilakukan sekiranya tercedera? Nampak tak murid-murid ada tanda soal di akhir ayat ini. Jadi ia bukanlah ayat penyata tetapi adalah ayat tanya. Jadi ini bukan ayat penyata. Okey murid-murid, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Murid-murid boleh baca bersama cikgu. Ayah Sufi segera membawanya berjumpa doktor. Jadi ayat ini memberi penerangan dan diakhirkan dengan titik nota. Jadi ayat ini ialah ayat penyata. Okey, dan seterusnya ayat yang terakhir, lutut Sufi pun disapu ubat dan dibalut oleh jururawat. Ini juga ayat yang memberi penerangan dan diakhiri dengan titik nota. Jadi ini juga ialah ayat penyata. Okey, murid-murid, cikgu harap setakat ini dengan aktiviti yang dijalankan, murid-murid faham tentang ayat penyata. Okey, untuk aktiviti seterusnya, aktiviti penggayaan, cikgu harap murid-murid boleh buat aktiviti dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 19 untuk mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid tentang ayat penyata. Okey murid-murid, jadi sekian, terima kasih untuk hari ini. Ini saja pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid dapat memahami tentang ayat penyata. Assalamualaikum, jumpa lagi.